Thomas sebagai salah satu pelajar dalam subjek Kaedah Mengajar Bahasa Melayu yang akan membincangkan isu yang berlaku jika segelintir guru kurang berpengetahuan tentang pedagogi dan memberikan beberapa cadangan untuk meningkatkan penguasaan pedagogi ini. Apa itu pengetahuan pedagogi? Pengetahuan pedagogi bukan sahaja mengutamakan pencapaian akademik pelajar, tetapi juga pengurusan bilik darjah, kawalan kelas, interaksi dan komunikasi bersama pelajar, serta strategi pengajaran. Namun begitu, segelintir guru pada masa kini kurang menguasai aspek ini disebabkan kekurangan latihan profesional yang berterusan, beban tugas guru yang tinggi, serta sikap terlalu bergantung kepada kaedah pengajaran tradisional tanpa inovasi. Selain itu, perkembangan teknologi seperti penggunaan kecerdasan buatan AI juga memberi kesan tertentu. Walaupun AI dapat membantu menyediakan bahan pengajaran dengan cepat, namun jika guru terlalu bergantung kepada AI tanpa memahami asas pedagogi, mereka mungkin kurang kreatif dalam merancang PDP dan gagal menyelesaikan pengajaran mengikut keperluan pelajar. Kesannya, proses pengajaran menjadi kurang berkesan, interaksi dalam bilik darjah semakin berkurang, dan pelajar kurang terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Oleh itu, beberapa langkah cadangan perlu dilaksanakan agar penguasaan pengetahuan pedagogi ini dapat diaplikasikan oleh semua guru bagi memastikan PDP yang berkualiti dan bermakna berjalan dengan lancar. Langkah-langkah bagi meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi berdasarkan isu yang telah dibincangkan. Beberapa langkah cadangan boleh dilaksanakan bagi meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru. Pertama, memperkukuhkan latihan profesional secara berterusan. Guru perlu diberi peluang mengikuti kursus, bengkel, dan latihan dalam perkhidmatan yang menekankan aspek pedagogi terkini. Latihan ini penting bagi membantu guru memahami dan mengaplikasikan kaedah pengajaran yang lebih efektif selaras dengan keperluan pendidikan semasa. Yang kedua, mengurus beban tugas guru secara lebih sistematik. Pihak sekolah dan pentadbir perlu memastikan beban tugas guru tidak terlalu membebankan sehingga menjejaskan fokus terhadap PDP. Dengan pengurusan masa yang baik, guru dapat merancang pengajaran dengan lebih teliti dan kreatif. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan teknologi dan AI secara beretika dan seimbang. Guru perlu menjadikan AI sebagai alat sokongan, bukan pengganti kepada peranan pedagogi. Sebagai contoh, bahan daripada AI perlu diubah sesuai mengikut tahap dan keperluan pelajar agar PDP lebih bermakna dan tidak bersifat umum semata-mata. Yang keempat, mengubah pendekatan daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan murid. Guru perlu meninggalkan kaedah tradisional yang terlalu bergantung kepada ceramah dan beralih kepada pendekatan yang lebih interaktif seperti perbincangan kumpulan, pembelajaran kooperatif, dan aktiviti berasaskan proyek. Yang seterusnya, kelima, mengamalkan refleksi kendiri dan penambahbaikan berterusan. Guru perlu sentiasa menilai keberkesanan pengajaran mereka serta mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki. Amalan refleksi ini membantu guru menjadi lebih peka terhadap keperluan pelajar dan meningkatkan kualiti PDP. Seterusnya, mari kita lihat beberapa contoh situasi yang berlaku jika guru kekurangan pengetahuan pedagogi. Yang pertama, pengajaran terlalu berpusatkan guru. Contohnya, guru hanya sekedar membaca nota dan meminta pelajar menyalin nota pada papan tulis tanpa bersoal jawab dengan pelajar. Ini menyebabkan pelajar menjadi bosan dan kurang memahami isi pelajaran yang ingin disampaikan oleh guru.
Situasi yang seterusnya ialah kawalan kelas yang lemah. Jika guru tidak mampu mengawal kelas ketika aktiviti berkumpulan dijalankan, pelajar akan bising dan kurang fokus, akibatnya objektif pembelajaran tidak tercapai. Yang ketiga, strategi pengajaran tidak sesuai. Sebagai contoh, guru menggunakan kaedah hafalan untuk mengajar kemahiran membaca. Ini tidak berkesan karena pelajar memerlukan aktiviti interaktif untuk memahami teks. Dan yang terakhir, guru terlalu bergantung kepada AI. Contohnya, guru menggunakan sepenuhnya bahan pengajaran yang dijana oleh AI tanpa membuat pengubahsuaian atau penyesuaian dan semakan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan kandungan pengajaran tidak selaras dengan tahap belajar, kurang konteks dan tidak memenuhi objektif pembelajaran. Akibatnya, PDP menjadi kurang berkesan dan pelajar sukar memahami isi pelajaran secara mendalam. Sebagai kesimpulan, kekurangan pengetahuan pedagogi boleh menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran pedagogi agar dapat melahirkan pelajar yang aktif, kreatif, dan berdaya saing menjelang abad ke-21. Subjek kaedah mengajar bahasa Melayu telah membantu saya memahami kepentingan pendekatan, strategi, dan teknik pengajaran yang berkesan dalam bilik darjah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.